Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi dalam kelas sains tingkatan 4. Untuk pembelajaran hari ini kita dah masuk ke bab 3, iaitu teknik mengukur parameter kesihatan badan. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan pergi ke topik yang pertama dalam bab ini, iaitu suhu badan. Baik, tahukah anda apakah itu suhu? Suhu ialah darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. Suhu badan ialah darjah kepanasan dan kesejukan badan kita. Kita perlu memastikan suhu badan kita sentiasa berada dalam julat suhu normal. Berapakah julat suhu normal bagi badan? Lebih kurang 36.9 ya. Memahami suhu badan sangat penting kerana sebarang perubahan suhu badan, sama ada suhu badan meningkat ataupun suhu badan menurun, ialah tanda bahawa badan kita menghadapi masalah kesihatan. Kalau dia naik tinggi lebih daripada 36.9 atau kurang banyak sangat daripada 36.9, ini menunjukkan bahawa badan kita ada masalah kesihatan. Suhu badan kita memastikan badan kita berfungsi pada tahap yang optimum. Bagaimanakah kita mengukur suhu badan dan apakah alat yang digunakan untuk mengukur suhu badan? Baik, ada alat yang boleh mengukur suhu badan kita ni yang dinamakan sebagai termometer. Termometer ni ialah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, bukan sahaja suhu badan, suhu air, suhu apa saja jenis barang yang kita nak ukur, kita akan gunakan termometer untuk mengukur suhu. Tetapi termometernya berbeza-beza lah mengikut keperluan ataupun kegunaan. Suhu badan diukur menggunakan termometer. Terdapat 4 jenis termometer yang boleh digunakan. Okey, untuk mengukur suhu badan ni terdapat 4 jenis termometer yang boleh digunakan. Baik, kita tengok satu per satu. Jika murid ada buku teks, boleh buka muka surat 34. Baik, kita lihat termometer yang pertama, iaitu termometer klinik. Digunakan untuk menyukat suhu badan. Menyukat suhu dalam julat 35 darjah Celsius hingga 42 darjah Celsius. Ini dia punya julat suhu dia. Tak terlalu tinggi sehingga 42 darjah Celsius sahaja. Kalau dekat makmal, kita boleh tengok kalau kita membuat eksperimen, termometer tu boleh sehingga 110 darjah Celsius. Tapi untuk suhu badan ni, termometer klinik ni, dia hingga 42 darjah Celsius saja. Yang keduanya ialah termometer makmal. Termometer makmal pun boleh juga digunakan untuk menyukat suhu badan. Tetapi ada kaedah-kaedah yang tertentulah. Digunakan untuk menyukat suhu cecair. Juga digunakan untuk menyukat suhu cecair. Menyukat suhu dalam julat negatif 10 darjah Celsius sehingga 110 darjah Celsius. Yang ketiga, termometer rektal. Digunakan untuk menyukat suhu badan melalui dubur. Biasanya ini digunakan untuk bayi lah, untuk baby ya. Kalau orang dewasa tak payahlah guna ni. Kemudian termometer inframerah. Digunakan untuk menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. Sekarang ni kes-kes COVID ni, buat masa sekarang ni, bila kita pergi mana-mana, orang nak sukat suhu badan, dia gunakan termometer
infrared ni kan, sebab tak ada bersentuhan badan. Boleh ambil daripada jauh. Baik, seterusnya kita lihat mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul. Bagaimana menggunakan termometer-termometer yang telah kita pelajari tadi. Yang pertamanya, termometer klinik. Pastikan suhu termometer berada di bawah 35 darjah Celsius sebelum digunakan. Jika suhu melebihi 35 darjah Celsius, termometer tersebut hendaklah dikibas-kibaskan sehingga bacaan berada di bawah 35 darjah Celsius. Baik, untuk termometer klinik ini, untuk permulaan bila kita nak menyukat suhu badan kita, kita perlu lihat suhu itu, suhu termometer itu supaya dia berada di bawah 35 darjah Celsius. Kalau lebih, kita kena kibas-kibaskan dia. Kibas-kibaskan sehingga bacaan dia berada di bawah 35 darjah Celsius. Baru kita boleh gunakan. Macam mana nak gunakan? Letakkan termometer tersebut di bawah ketiak ataupun di dalam mulut selama kira-kira 2 hingga 3 minit. Atau sehingga kedengaran bunyi bip jika anda menggunakan termometer klinik digital. Baik, untuk yang digital, tunggu sehingga bunyi bip. Kalau yang bukan digital, guna ataupun kita letakkan di bawah ketiak ataupun di dalam mulut. Kalau dalam mulut, di bawah lidah, sehingga 2 hingga 3 minit. Kemudian baru dikeluarkan dan kita boleh ambil bacaan. Baik, kalau kita lihat pada gambar rajah 3.2 tersebut, yang di bawah tu, termometer klinik ni, di bawah tu, yang ada anak panah merah tu, itu ialah pencerutan. Tujuan dia apa dia? Pencerutan pada termometer klinik bertujuan supaya merkuri tidak turun dengan cepat setelah dikeluarkan dari mulut atau ketiak. Hal ini adalah untuk memberikan sukatan yang lebih tepat. Pencerutan ini tiada pada termometer makmal. Jadi pada termometer klinik ada pencerutan supaya bila kita keluarkan daripada ketiak ataupun daripada dalam mulut, kita boleh ambil bacaan dia. Sebab pencerutan ni dia mengelakkan merkuri dalam termometer tadi daripada turun dengan cepat. Jadi kita boleh ambil bacaan dia bila keluar je daripada mulut, boleh terus ambil bacaan. Tetapi kalau kita gunakan termometer makmal, dia tak ada pencerutan. Tak ada pencerutan. Jadi kita kena ambil bacaan tu ketika termometer tu berada di bawah ketiak tadi ataupun di dalam mulut tadi. Tak boleh dikeluarkan kemudian ambil bacaan. Itu bacaan dia jadi tak tepat sebab termometer makmal ni tak ada pencerutan. Baik, seterusnya kita lihat termometer makmal. Termometer makmal tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan kerana termometer makmal tidak mempunyai bahagian pencerutan pada turus merkuri, seperti yang saya sebutkan tadi. Apabila termometer dikeluarkan daripada badan, sama ada daripada bahagian mulut ataupun ketiak, bacaan suhu akan turun dengan cepat. Hal ini akan menyebabkan bacaan suhu badan yang diambil tidak tepat. Jika menggunakan termometer makmal untuk menyukat suhu badan, bacaan suhu perlu diambil ketika termometer masih di dalam mulut atau di bawah ketiak untuk memastikan bacaan yang lebih tepat. Ni dah saya jelaskan tadi. Kita terus kepada termometer rektal. Termometer rektal ataupun dubur.
Termometer rektal biasanya digunakan pada bayi yang kurang dari 3 bulan. Untuk bayi yang kurang daripada 3 bulan. Pastikan termometer yang digunakan ada mempunyai label untuk kegunaan rektal. Kita kena tengok pada termometer tu. Kena pastikan dia ada dilabelkan dengan rektal. Baru kita boleh gunakan untuk rektal. 2. Bersihkan muncung termometer menggunakan alkohol. Sebelum digunakan, termometer ni perlu dibersihkan dengan alkohol untuk kita basmi kuman. 3. Sapukan jeli petroleum pada muncung termometer untuk memudahkan termometer dimasukkan ke dalam dubur bayi. Ini sebagai bahan pelincir lah supaya dia tak kesat. Nanti takut bayi tu akan tercedera. 4. Angkat kaki bayi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.3. Seperti dalam rajah di sebelah tu, ya. Angkat kaki bayi. Kemudian masukkan termometer ke dalam dubur bayi kira-kira 1.5 hingga 2.5 cm. Biarkan termometer sehingga kedengaran bunyi bip. Dan akhirnya rekodkan bacaan suhu. Okey, itu termometer rektal. Kita tengok termometer yang terakhir, iaitu termometer inframerah ataupun infrared. Termometer inframerah boleh digunakan tanpa bersentuhan dengan individu. Arahkan termometer pada jarak kira-kira 5 cm pada individu tersebut. Bukan jauh sangat, ya. Kalau jauh sangat, bacaan jadi tak betul pula. Jangan halakan termometer ke arah mata secara langsung atau tidak langsung. Rekodkan bacaan suhu. Kemudian pembacaan suhu menggunakan termometer ini adalah sangat tepat. Termometer ni sangat tepat. Baik. Yang bawah tu kita tengok menginterpretasi suhu badan. Suhu badan normal manusia ialah 36.9 darjah Celsius. Seperti yang saya dah sebutkan awal tadi. Peningkatan atau penurunan suhu ini menunjukkan badan anda berada dalam keadaan tidak sihat. Tahukah anda apakah faktor menyebabkan suhu badan anda melebihi normal? Tahu tak kenapa? Kalau lebih daripada normal. Baik, kita tengok apa sebab dia. Faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Pertama, disebabkan oleh jangkitan. Jangkitan apa? Bakteria ataupun virus. Yang kedua, terdedah kepada keadaan panas melampau. Kita main bola ke, buat kerja ke di bawah sinaran matahari yang melampau tahap panas dia. Ini akan menyebabkan strok haba dan selaran matahari yang melampau. Kemudian senaman. Senaman, kita buat senaman yang berat. Kita buat senaman yang berat seperti pergi gym ke, kita buat exercise di luar rumah ke, kita lari, kemudian suhu badan kita akan meningkat. Ni akibat daripada aktiviti lah, daripada aktiviti. Baik. Apabila suhu badan anda melebihi 37 darjah Celsius, anda mungkin disahkan demam. Kalau lebih daripada 30 darjah Celsius, kita dah dikira demam. Suhu badan juga boleh kurang daripada normal sekiranya anda terdedah kepada keadaan sejuk yang melampau. Kita berada di tempat yang sejuk, suhu badan kita juga boleh turun. Kalau kita duduk di bawah matahari yang sangat panas, suhu badan kita akan meningkat. Keadaan ini juga boleh membawa maut. Kalau
suhu badan kita terlampau rendah, ini boleh membawa maut. Baik, sekadar itu topik 3.1 suhu badan. Diharapkan semua telah pun faham. Pertama tadi kita lihat jenis-jenis termometer, iaitu termometer klinik, termometer makmal, termometer rektal dan termometer inframerah. Kemudian kita lihat bagaimana kaedah ataupun cara untuk mengukur suhu badan dengan teknik yang betul, menggunakan setiap termometer yang kita dah belajar. Okey, sekadar itu dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa di dalam kelas sains yang berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.